Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton buletin isu semasa bersama saya Muhammad Aizuddin bin Suhaimi. Kerana nilai setitik rosak suku sebelanga, itulah peribahasa yang sesuai bagi menggambarkan akibat dari COVID-19 terhadap ekonomi global termasuklah Malaysia. Pandemik COVID-19 telah menyebabkan krisis kesihatan dan ekonomi yang belum pernah berlaku sebelum ini. Ekonomi Malaysia terjejas akibat penularan virus, Perintah Kawalan Pergerakan PKP, penurunan permintaan global dan ketidakstabilan pasaran kewangan. COVID-19 telah memberi tekanan ke atas belanjawan kerajaan di mana terdapat beberapa implikasi yang dapat dikesan. Menurut Bank Negara Malaysia BNM, keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia menurun sebanyak 5.6% pada tahun 2020, iaitu penurunan paling besar sejak krisis kewangan Asia pada tahun 1998. Sektor-sektor yang paling terkesan adalah perkhidmatan, pembuatan, perombongan dan pembinaan. Kerajaan Malaysia telah melancarkan 4 pakej rangsangan ekonomi bernilai RM305 bilion atau 21% daripada KDNK untuk membantu rakyat, perniagaan dan sektor kesihatan yang terjejas oleh pandemik. Pakej-pakej ini meliputi bantuan tunai, subsidi gaji, moratorium pinjaman, kemudahan pembiayaan dan perubahan infrastruktur. Akibat daripada pakej rangsangan dan penurunan hasil kerajaan, defisit fiskal Malaysia dijangka meningkat kepada 6% daripada KDNK pada tahun 2020 berbanding 3.4% pada tahun 2019. Ini bermakna kerajaan perlu meminjam lebih banyak untuk menampung perbelanjaan dan mengekalkan perkhidmatan awam. Hutang kerajaan Persekutuan Malaysia dijangka meningkat kepada 58.5% daripada KDNK pada tahun 2020 berbanding 52.5% pada tahun 2019. Ini melebihi had undang-undang sebanyak 55% yang ditetapkan oleh Akta Pengurusan Kewangan Awam 1997. Walau bagaimanapun, kerajaan telah meminda akta tersebut untuk meningkatkan had hutang kepada 60% bagi tempoh 2 tahun dari tahun 2020 hingga 2022. Belanjawan 2021 yang dibentangkan pada November 2020 adalah belanjawan terbesar dalam sejarah Malaysia dengan perocokan sebanyak RM322.5 bilion atau 20.6% daripada KDNK. Belanjawan ini bertujuan untuk memulihkan ekonomi, melindungi rakyat dan menerima ketahanan. Antara inisiatif utama belanjawan ini adalah pemberian bantuan perhatian rakyat PBR, program subsidi upah PSU dan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Selain itu, pandemik ini juga telah mengakibatkan tekanan terhadap mata wang asing. Ini dapat dilihat di mana pandemik COVID-19 telah menjejaskan nilai mata wang asing di Malaysia terutamanya ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat USD. Ini disebabkan oleh beberapa faktor antaranya pengukuhan ekonomi dan kadar faedah Amerika Syarikat yang menarik aliran modal daripada negara-negara Asia termasuk Malaysia. Selain itu, kejatuhan mata wang yuan Cina yang merupakan rakan dagang utama Malaysia dan juga akibat penurunan kadar faedah dan pertumbuhan ekonomi oleh Bank Pusat Cina. Juga ketegangan geopolitik dan kelemahan ekonomi domestik seperti penurunan ekspor, pengeluaran dan pelaburan yang dipengaruhi oleh penularan COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Akibatnya, ringgit telah menurun sebanyak 58% pada separuh pertama 2023 dan mencapai paras terendah dalam 8 bulan pada Julai 2023 iaitu RM4.7925 bagi setiap USD. Ini merupakan penurunan paling besar dalam kalangan negara sedang pesat membangun Asia. Kejatuhan ringgit ini memberi kesan negatif kepada ekonomi Malaysia seperti tingkatnya kos import terutamanya barang mentah dan bahan api dan juga tingkatnya beban hutang luar negara terutamanya hutang kerajaan dan syarikat yang memerlukan bayaran balik dalam mata wang asing. Juga terdapat dinafikan pandemik COVID-19 telah mengganggu rantaian bekalan global yang merupakan talian hayat ekonomi dunia moden yang saling berkaitan. Rantaian bekalan global membolehkan aliran barangan, perkhidmatan dan input yang lancar merantai sistem padan, menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Namun, penularan virus telah menyebabkan gangguan dalam pengeluaran, pengedaran dan penggunaan makanan dan pertanian di seluruh dunia. Ini membawa risiko kepada keselamatan makanan dan nutrisi kepada berjuta manusia, terutamanya yang berada dalam krisis makanan sebelum pandemik. Kesan pandemik COVID-19 terhadap rantaian bekalan global dan ekonomi Malaysia dapat dilihat di mana Malaysia merupakan negara yang bergantung kepada import makanan dan pertanian daripada negara lain terutamanya China, India, Thailand, Indonesia dan Australia. Gangguan rantaian bekalan global telah menjejaskan bekalan makanan dan pertanian ke Malaysia yang telah menyebabkan kekurangan, kenaikan harga dan penurunan kualiti. Malaysia juga merupakan negara yang memerlukan input pertanian daripada negara lain terutamanya baja, benih, racun perosak dan jentera. Gangguan rantaian bekalan global telah menjejaskan pengeluaran makanan dan pertanian di Malaysia, menyebabkan kos meningkat, produktiviti menurun dan kualiti merosot. Maka Malaysia telah mengambil langkah untuk menangani kekurangan bekalan makanan akibat pandemik COVID-19 dan gangguan rantaian bekalan global. Antara langkah-langkah tersebut ialah meningkatkan pengeluaran makanan tempatan dengan menggunakan teknologi moden seperti sistem fertigasi, hidroponik dan aquaponik.
dan juga menyediakan bantuan kewangan dan insentif kepada petani, nelayan dan peternak untuk meningkatkan produktiviti dan kualiti makanan. Baiklah, bagi meneruskan lagi isu berkaitan topik ini, bersama saya Dr. Muhammad Aiman bin Kurniani, pakar ekonomi MIDF Research, dan Dr. Ahmad Ajak bin Zulkifli, pakar statistik dari Jabatan Statistik Negara. Dipersilakan Dr. Aiman bagi meneruskan perbincangan ini. Terima kasih Tuan Pemberita. Jadi terlebih dahulu saya akan mengulas tentang penurunan pertumbuhan ekonomi negara. Jadi penyusutan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia pada tahun 2020 memunculkan kebimbangan yang sangat serius dengan sejumlah faktor kritikal yang telah memberi kesan yang sangat signifikan. Jadi antaranya ialah penurunan harga minyak mentah. Selain itu, jumlah ekspor minyak sawit yang merupakan komoditi penting Malaysia turut mengalami penurunan akibat permintaan global yang lemah selepas pandemik COVID-19. Tambahan pula, dividen yang diterima kerajaan daripada syarikat berkaitan kerajaan GLC juga menurun yang telah memberi impak negatif terhadap pendapatan kerajaan. Menurut laporan Bank Negara Malaysia, pada tahun 2020, KDNK Malaysia mengalami penyusutan sebanyak 5.6% yang mencatatkan prestasi ekonomi terburuk dalam sejarah negara. Keadaan ini memberi tekanan serius kepada pertumbuhan ekonomi negara, terutamanya jika dibandingkan dengan pertumbuhan sebanyak 4.3% pada tahun 2019. Penyusutan ini juga menjadikan tahun 2020 sebagai tahun dengan penurunan terburuk sejak krisis kewangan Asia pada tahun 1997 dan juga 1998. Selain itu, pandemik COVID-19 juga memberi kesan yang mendalam kepada ekonomi Malaysia pada tahun 2020. Penyekatan ekonomi ini dan kawalan pergerakan yang telah dilakukan menyebabkan aktiviti perniagaan terhenti, pengurangan pelaburan dan penurunan aktiviti ekonomi secara menyeluruh. Ini menambahkan lagi tekanan kepada KDNK Malaysia yang sudah terjejas oleh faktor luaran. Oleh itu, pemulihan ekonomi dan pelbagai strategi pembangunan perlu diberi keutamaan untuk mengatasi cabaran ekonomi yang semakin rumit. Corak pemulihan yang normal seperti berbentuk U ataupun berbentuk V mungkin bukan lagi jawapannya, dan di masa hadapan dan kini, pemulihan berbentuk K dijangkakan akan menjadi norma baharu kita. Selain itu, peningkatan kadar pengangguran juga telah menjadi isu yang sangat serius di Malaysia. Dengan Jabatan Perangkaan melaporkan kadar pengangguran meningkat sebanyak 5.3% pada tahun 2020, lebih dari 800,000 orang dilaporkan kehilangan pekerjaan. Ini telah memberi tekanan yang besar terhadap pasaran pekerjaan negara. Keadaan ini membawa masalah pembayaran gaji, di mana pekerja yang kehilangan pekerjaan menghadapi cabaran dalam mencukupi keperluan hidup harian mereka. Oleh itu, untuk mengatasi peningkatan kadar pengangguran, langkah-langkah perlu diambil untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mencipta peluang pekerjaan baru. Jadi, kerajaan perlulah memainkan peranan yang penting dalam merancang dasar-dasar yang dapat mencipta pekerjaan, termasuklah pelaburan dalam sektor-sektor yang mempunyai potensi yang sangat tinggi. Selain itu, bagi mengatasi masalah pembayaran gaji pula, langkah-langkah seperti bantuan kewangan, bantuan kewangan sementara dan program pekerjaan sementara boleh diperkenalkan untuk membantu mereka yang terkesan. Selain itu, kerjasama antara sektor awam dan sektor swasta perlu diperkukuhkan untuk memastikan kestabilan ekonomi negara Malaysia. Dengan pendekatan, perpaduan dan juga kerjasama, Malaysia boleh mencapai titik keseimbangan ekonomi yang lebih mantap dan mengatasi cabaran pengangguran yang telah kita hadapi sekarang. Dan akhir sekali, kejatuhan aktiviti perdagangan sebagaimana yang telah dilaporkan oleh IMF menjadi isu serius dengan penurunan global sebanyak 9.6% pada tahun 2020. Malaysia tidak terkecuali dengan ekspor negara merosot sebanyak 18.8% pada tahun yang sama menurut laporan Bank Negara Malaysia. Jadi, salah satu faktor utama yang menyumbang kepada kejatuhan ini adalah gangguan rantaian bekalan dan perdagangan antarabangsa yang disebabkan oleh sekatan pergerakan. Jadi, sebenarnya gangguan
ini berpunca daripada Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah dilaksanakan secara meluas di seluruh dunia akibat pandemik COVID-19 sendiri. Jadi pergerakan fizikal yang terhad ini telah menyebabkan kesulitan dalam proses pengeluaran dan penghantaran yang telah menyebabkan aktiviti perdagangan mengalami penurunan yang sangat ketara. Oleh itu, peningkatan dalam penggunaan teknologi digital perlu diterapkan untuk meningkatkan kecekapan operasi perdagangan. Selain itu, kepelbagaian pasaran dan produk juga merupakan salah satu strategi yang penting untuk mengurangkan risiko yang telah kita hadapi sekarang. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga Pak Dr. Aiman. Seterusnya, Dr. Ahmad Ajat, kami mengalu-alukan perbincangan dari anda berkaitan isu ini. Dr. Ahmad Jad, apakah pendapat anda berkaitan dengan penurunan pelaburan asing, penyusutan pendapatan sektor pelancongan dan juga pembaziran makanan yang melambat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pemberita. Jadi saya nak terus masuk kepada 3 perkara yang ingin saya utarakan pada hari ini yang berkaitan dengan kesan daripada pandemik COVID-19 terhadap negara kita. Jadi yang pertama sekali, apabila kita sebut tentang kesan COVID-19, sudah pastinya negara kita terkesan daripada sudut ekonomi. Jadi apa yang berlaku ialah penurunan pelaburan asing yang masuk ke dalam negara Malaysia ini. Jadi hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya termasuklah kemelesatan ekonomi global. Jadi pada ketika itu pandemik COVID ini bukan sahaja melanda di Malaysia ataupun di negara China, bahkan sebenarnya dia merentasi semua sempadan. Termasuklah negara-negara kuasa besar sehingga menyebabkan kemelesatan ekonomi yang sangat-sangat teruk. Menjejaskan pelaburan di Malaysia. Kemudian ketidakpastian politik dan persekitaran kewangan domestik. Jadi negara Malaysia ini dalam tempoh COVID-19 itu kita telah mengalami satu fenomena ketidakstabilan politik yang agak dahsyat sehingga menyebabkan pertukaran kerajaan hampir 5 kali dalam tempoh yang sangat-sangat pendek. Jadi kalau kita meletakkan diri kita sebagai pelabur nak melabur dalam satu negara yang masih belum tentu dengan politiknya, siapakah Perdana Menterinya, siapakah yang menjadi polisi-polisi yang ingin disusun oleh kerajaan, maka sudah pasti kita akan hold dulu, kita akan hentikan dulu niat kita itu. Ini adalah bukti yang saya nak bawakan tentang apabila kita sebut berkenaan dengan kesan terhadap pelaburan ini. Ini adalah statistik daripada Department of Statistik yang rasmi di negara Malaysia. Saya telah ringkaskan dalam jadual di sebelah, iaitu pada tahun 2019 nilai pelaburan luar yang kita telah berjaya bawa masuk iaitu 32.4 bilion ringgit. Kemudian angka ini telah mengalami penurunan sebanyak negatif 59.0% menjadikan pelaburan pada tahun berikutnya iaitu tahun 2020 sebanyak 13.3 bilion ringgit sahaja. Nah, kemudian pada tahun 2021 kita dapat lihat di situ perkembangan yang sangat-sangat pesat ya. Seperti mana yang juga ditunjukkan dalam carta palang satu anjakan yang tinggi daripada 13.3 bilion, dia berlipat kali ganda, hampir 3 kali ganda menjadikan angka pada tahun 2021 yang kita berjaya kutip untuk pelaburan asing ialah RM48.1 bilion ringgit. Kemudian kesan yang kita terima juga termasuklah penurunan pendapatan sektor pelancongan. Jadi sektor pelancongan ini merupakan satu sektor yang sangat-sangat penting untuk kewangan negara kita. Jadi apabila COVID, maka sektor pelancongan ini boleh kata terhenti secara 100%. Jadi kita dapat lihat statistik yang ataupun jadual yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pelancongan pada tahun 2022, iaitu statistik yang menunjukkan penurunan sekali lagi pada tahun 2020, iaitu daripada 86,143.5 juta ringgit pada tahun 2019 turun kepada 12,688.2 juta ringgit sahaja pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 berlaku lagi penurunan, iaitu sebanyak 238.7 juta ringgit sahaja yang kita berjaya kutip untuk sektor pelancongan. Kemudian apa yang berlaku juga yang ini lebih kepada tentang sosial, iaitu peningkatan amalan pembaziran makanan oleh rakyat tempatan lah. Okey, ini adalah antara sumber yang telah saya rujuk, iaitu daripada artikel The Star, kemudian ada 2 jurnal yang saya rujuk. Jadi terdapat pelbagai faktor yang telah menyebabkan peningkatan amalan pembaziran makanan ini.
antara termasuklah penutupan sepadan, Perintah Kawalan Pergerakan dan kekurangan pekerja. Maka apabila hal ini berlaku, ia telah meningkatkan risiko kehilangan atau pembusukan makanan sebelum sampai ke pengguna. Kemudian perubahan tingkah laku pengguna seperti membeli lebih makanan, seperti mana yang kita lihat bagaimana setengah daripada rakyat Malaysia ini telah melakukan pembelian panik di pasar-pasar untuk menyimpan stok dan sebagainya kerana terlalu risau akan gangguan bekalan makanan sehingga akhirnya menyebabkan kepada pembaziran akibat tamat tarikh luput dan sebagainya. Kemudian ketidakamanan ekonomi dan makanan yang menyebabkan pengguna memilih makanan murah. Jadi ini merupakan satu perkara yang kita harus ambil serius lah, kerana apabila rakyat lebih cenderung untuk membeli makanan-makanan yang tidak berkualiti, tidak berkhasiat, kemudian bukan sahaja apabila kita sebut ini kita merujuk pada amalan pembaziran, tetapi daripada sudut kesejahteraan rakyat, malnutrisi yang kita juga harus sedar bahawa negara kita ini adalah negara yang antara yang tertinggi obesiti. Jadi kita kena tangani semua ini. Maka sebabkan itu masih banyak langkah yang perlu diambil oleh kerajaan pada hari ini untuk membaik pulih negara kita daripada kesan yang telah kita terima daripada COVID-19 ini. Jadi saya rasa itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Dr. Ahmad Azwad. Perbincangan itu tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Muhammad Aizudin bin Suhaimi mengundur diri. Assalamualaikum dan jumpa lagi.